Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Syed Hardy, thank you for watching. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ni hari Isnin. Hari Isnin. Betul tak? Saya cakap hari Isnin. Buat kopi jap. Fitri. Mana hari ni hari Isnin Betul hari Isnin. Bibi aku lagi ingat. Okay, kita duduk kat sini lah. Kita nak duduk kat luar, duduk dalam lah. Duduk dalam okey kot. Waalaikumsalam Azrael. Hai Pearl, AG, Alif Fuad. Hai Mami Adra. Jangan lupa ya tekan button share. Hari ni saya nak kupas sedikit tajuk yang best tapi mencabar. Mencabarlah, suami isteri mana tak mencabar. Mami Tata nak live kat luar. Anak lah kat luar lah ni. Pagi Mersa Mary. Waalaikumsalam Aisyah. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Nana. Ya, tudung ni saya baru beli. Murah je, jangan risau. RM10 je. Hai Suhaili. Hai Ibu. Kicot Kila. Waalaikumsalam. Okey, saya dah boleh kupas tajuk. Dah tekan button share. Sebab suami dan isteri. Ini tajuk best sikit lah. Saya sebenarnya sekadar menjawab. Ada soalan yang PM saya. Saya dah baca doa belum? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya nak buat macam suami saya lah. Suami saya dia kalau live dia tekan. Terima kasih Ibu. Hai Win Fifi dari Sabah. Semua dah balik kampung kan sebab cuti. Saya nak jadi suami saya dia elok je kejadian live dia tu. Kita tengok bunga tak? Mani. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Semua puji tudung saya. Tudung ni senang. Korang cari je. Apa jenama tudung ni? Saya rasa Sugar Scarf. Sugar Scarf buat tudung love. Cantik. Tak mahal. Tak sampai 100 pun. Walaupun bibik saya kaya, saya tak bagi bibik saya beli. Itu sama dengan majikan. Tunggu warisan aja. Bibik aku lagi bijak. Bik, kenapa dia macam sengit, Bik? Macam mana kita nak bagi dia betul lah? Sini Oh, sini kot, Bik. Dah. Dah. Okey tak? Korang tengok. Boleh? Boleh Waalaikumsalam Azimah. Waalaikumsalam semua. Tudung love bagilah banyak-banyak lah. Betul lah Aisyah. Belanja lah love. Soalan. Yang tanya ni seorang suami. Maksudnya saya tak ambil hormat lah ya. Sebab yang bertanya ni seorang suami. Kami punya salah seorang platinum. Tak tahu dah platinum ke dah tak platinum ke kita tak ingat. Dia tanya, Puan, betul kan Puan? Banyak. Comel. Apa cicinya buka tolong? Tak apalah. Sian dia. Dia nak jalan-jalan juga macam Muris. Beliau bertanya, Puan, betul tak Puan kalau kita nak buat bisnes, kita kena align. Suami dan isteri kena betulkan hubungan dahulu. Saya kata betul. Tak apalah. Nanti kalau dia pening-pening sekarang, dia tak minum. Suami dah bagi dia air dah sebenarnya. Waalaikumsalam Sharifah. Hai Nani in the house. Saya kata betul. Suami saya jawab lagi best. B, tak bisnes pun suami dan isteri kena align. Saya kata wah, jawapan seorang guru dahsyat. Macam mana dan soalan dia yang sebenar, macam mana nak align? Sebab susah tak Puan kerja suami isteri ni, bisnes suami isteri ni. Saya kata susah, mencabar. Saya kata bukan tak mencabar. Sebenarnya sama je. Kerja di tempat yang sama ke, ada cabaran dia. Bisnes lagilah
cabaran dia besar. Sebab apa? Sebab bisnes ni, kalau kita berbisnes sama-sama, maksudnya suami dan isteri tu sama-sama menjadi ketua. Dan kita kena ingat, Waalaikumsalam Puan Hamidah. Amin. Kita kena ingat, dalam satu organisasi, ketua yang paling atas seorang je. Perdana Menteri seorang je. Agung seorang je. Tak boleh ada dua orang ketua yang sama-sama kuasa dia sama, tak boleh. Dia mesti akan salah seorang, kita kena deal. Apa-apa kena buat perjanjian, kena bincang. Okey, sekarang macam ni sayang. Apa kekuatan sayang? Apa kelemahan? Okey, ni kelemahan. Apa kelemahan sayang? Kita tanyalah dia, apa kelemahan dia, apa kekuatan dia. Kan? Sebab takkan kita nak bagi tahu pula. Okey, kalau kekuatan pasangan kita boleh bagi tahu. Sebab benda tu best, pujian. Kan? Kalau kelemahan pasangan, kita why not kita tanya dia dulu. Sebab mungkin pasangan tu, mungkin kita sendiri sedar. Kita adalah orang yang sedar diri. Pertama-tama sekali kita kena sedar diri ya. Sedar diri tu sangat penting. Sedar diri kita ni siapa? Sedar diri, okey tak? Okey tak pandangan? Saya cuba ni. Sedar diri kita ni duduk di mana? Sedar diri kita ni ada sifat apa? Ada kekurangan apa? Plus ada kelebihan apa yang kita belum gunakan lagi? Mungkin ada kelebihan Allah bagi tapi kita tak mau guna. Hai Rizna Yati daripada Parit Bunta Perak. Wah best, Rizna dah ingatkan saya. Ya, saya suka siapa yang cakap daripada mana tadi? Daripada Sabah. Kena sedar diri. Plus saya nak masuk sedikit iklan. Iklan je tau, jangan marah. Contoh, saya kalau jalan tu kadang-kadang minta maaf siap-siap nak bagi tahu cara antara maksud sedar diri ni dalam semua kehidupan. Maksudnya diri sendiri maupun dengan rumah tangga, dalam bisnes, dalam atas jalan raya, atas highway kan. Hai Rozila Wati dari Kota Baru, Kelantan. Kalau saya dengan Tuan Najib, nak cerita pun takut orang terasa ke apa. Tak ada niat nak bagi terasa, nak bagi kita sama-sama sedar diri, okey? Okeylah, nak fair. Dulu kami bawa kereta kancil. Warna biru. Turbo. Boleh laju lah, boleh laju tapi paling laju pun 130. Tu pun dah macam goyang. Ya ke 130? Kan laki aku masuk kan kata salah biar abang buat 200. Tak lah, saya tak ingat. Tapi kami punya sedar diri waktu tu, kita tahu, kita sedar diri kereta kita kecil. Kita sedar diri enjin kita bukanlah enjin super power. Kita sedar diri ada lagi kereta yang lebih laju dari kita, yang lebih bagus enjinnya. Sorry, ni iklan. Sikit je iklan. Dan bila ada lalu kereta Mercedes ke, kereta BM ke, kereta yang lebih laju ke, even kereta Toyota ke, yang atas daripada kancil, kita akan ke tepi. Kita akan tahu, oh dia nak laju. Ataupun apa-apa kereta kat belakang, mungkin kancil juga. Mungkin kereta yang sama, kancil juga, dekat belakang, tapi kami tengok dia nak potong. Dia maksudnya dia tengah laju daripada kami. So kita ke tepi. Kita bagi laluan. Jadi kita kena sedar diri. Sama juga. Sekarang ni kami diberi rezeki untuk bawa kereta laju. Ada kereta lah. Kereta apa nak panggil? Supercar. Dalam kami bawa kereta supercar, kami belajar sesuatu. Betapa ramainya, lagi kita tengah nak balik cuti ni kan, jadi kereta kat atas jalan raya sangat banyak. Betapa banyaknya, subhanallah, kucing sihat tak? Betapa banyaknya kereta yang duduk dia batuk lah. Awak batuk Bik, kucing ni tak sihat ke? Bik, kucing ni tengok Bik. Dia tak sihat ke apa ni? Dia bagi ubat ke apa? Ambil, dia macam batuk ke apa benda. Takut dia muntah ke apa. Dia tak sihat. Nanti bawa dia pergi vet. Okey. Banyak kereta atas jalan raya. Dan cuba teka. Lane apa yang paling banyak kereta? Saya rasa korang pun boleh tahu. Tentulah lane paling laju tu. Betapa apa dia?
Ramai kita ni, psikologi kita, kita tak suka duduk di lane paling slow. Kan paling laju, tengah-tengah, paling slow. Kalau lebuh raya KL tu dekat Seremban ada 4 lane lagi. 4 lane lagi. Still lagi lane paling keempat tu yang paling slow tu pun tak banyak kereta. Berapa banyak kali kereta kami terpaksa potong semua kereta ikut lane paling slow. Sebab lane paling slow tak ada kereta. So apa psikologi dia? Kita semua ni nak berada di tempat paling laju. Kita semua ni nak berada dalam kumpulan-kumpulan yang laju. Kumpulan-kumpulan yang yalah laju, slow. Maksudnya lebih. Kumpulan-kumpulan yang lebih. Kumpulan-kumpulan yang ke depan. Tetapi malangnya ramai antara kita yang masih belum sedar diri. Sepatutnya apa? Sepatutnya contoh kami dulu bawa kancil. Kita duduk kat lane, kalau kita kancil yang laju boleh duduk kat lane tengah. Ataupun kalau kita tengah slow duduk kat lane slow. Lane ketiga tu. Atau keempat. Dalam hati kita, tak apa. Ada lagi kereta laju yang lain kita bagi jalan. Kita nanti usaha sampai kita dapat duduk dekat lane yang laju tu. Tanpa ubah-ubah lane lagi. Maksudnya apa? Kereta kita makin naik. Kita kena sedar diri tu. Bila ramai tak sedar diri, dia tak tahu dia bawa kereta apa, kelajuan apa, enjin apa. Dan ada lagi, yang bestnya, dia tak sedar pun kat kereta belakang ni, dah ada 20 biji kereta tengah tunggu dia jalan. Dia terkedik-kedik macam tu. Bawa pun bukan 110, 90. Duduk kat lane paling laju. Tanpa rasa bersalah. Tak salah ke? Salah. Ramai tak sedar tu salah. Kenapa salah? Melambatkan orang lain. Menyusahkan orang lain di jalan raya. Tu baru dalam, saya nak cerita pasal jalan raya, di highway. Belum lagi ni, how you do anything is how you do everything. Satu kawasan kita melambatkan orang dan kita selfish, itu menunjukkan kita juga suka sangat menyusahkan orang lain dalam kawasan yang lain. Dalam bidang bisnes, dalam bidang rumah tangga, dalam bidang kekeluargaan, dalam bidang kemasyarakatan, dalam bidang kenegaraan. Sebab how you do anything, macam mana kita buat satu perkara tu, menunjukkan macam mana kita buat semua perkara. Kalau kita jenis suka slow and steady, semua benda nanti kita akan slow and steadykan. Sedangkan jika kita guna sedikit kebijaksanaan kita dan sedikit kesedaran diri kita, kita akan tahu beza. Okey, dekat jalan kampung kita slow. Sebab jalan kampung ada budak-budak berlari-lari, ada basikal, ada motor tak pakai helmet sebab jalan kampung. Tetapi di highway memang kita boleh laju, lagi-lagi ada 4 lane. Kan? Okay puan, mana boleh laju sangat? Nanti kena saman. Okay, it's okay. Itu terpulang kepada driver. Kalau driver tu memang dia sanggup dan sudi disaman, lajulah. Yang penting kenapa? Puan tak selamat. Mana kita tahu tak selamat? Kita bukan Tuhan. Okay? Sorry lah kalau saya tercakap salah sikit. Kalau saya cakap kasar sikit. Saya tak ada niat. Maksud saya macam ni. Orang yang bawa laju, dia mungkin bawa kereta yang enjin dia teknologi tinggi sikit, yang power. So dia tahu, bila brake tu dia tahu kemampuan kereta. Lepas tu saya kata kesedaran, sedar diri. Kita tahu kemampuan enjin kereta kita. Kalau kita brake mengejut atau brake macam mana ke, kalau ada kereta kat sebelah, kadang-kadang ada kereta yang memang bagi tu kita siap-siap. Okey, ada kereta kat belakang. Okey, kereta dah nak sampai ke depan ni, nak kena jarak sikit, berapa saat. Ada kereta yang beritahu macam tu. Dia bunyi ting 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 ting. Ada kereta yang bila kita termasuk lane, terlanggar lane sebelah, dia bunyi ting 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 ataupun dia zrr dekat dia punya steering. Kan? Ada macam-macam jenis kereta. So kalau orang tu bawa laju, kita anggap sahaja dia tahu kemampuan enjin kereta dia dan plus dia mungkin dah belajar cara memandu yang betul walaupun memandu laju. Macam suami saya minta tolong Encik Faizil Alang ajar dia memandu laju. So Faizil Alang kenal kan? Pemandu Malaysia. Pemandu Lita. Faizil Alang. Beliau adalah siapa yang nak beli kereta yang supercar. Boleh berjumpa dengan beliau sebab saya boleh
katakan beliau antara guru pemanduan yang terbaik. Beliau adalah guru pemanduan yang terbaik. So, boleh jumpa beliau. So, kita tak tahu orang. Cuma kalau orang tu dah bawa slow, kalau kita jenis bawa slow dan kita bahagia. Kita okey, tak ada masalah bawa slow tu. Kita bahagia. Nak bahagia, yang penting kena make sure orang lain tak sengsara. Orang lain tak derita dengan kebahagiaan kita. Kalau nak bahagia, pastikan orang lain juga tak sengsara. Orang lain, saya tak bahagialah tengok dia bahagia. Itu dia punya pasal. Sebab kalau orang yang tak bahagia tengok orang lain bahagia tu hati tak elok. Tapi sekurang-kurangnya kita bahagia tapi tak buat orang lain derita. Faham tak? Kalau dia yang memilih untuk tak nak bahagia ataupun cemburu ataupun kecil hati ataupun terasa hati, itu dia dengan Allah. Sekali lagi, dulu saya pernah kupas. Saya kata benda ni atas kita, nanti kita yang menjawab dengan Allah. Kalau kita rasa kita tak sanggup nak jawab dengan Allah, so kita jangan buat pasal. Even pada diri kita maupun pada orang lain. Okey. Saya kupas sedikit saja. Tu selamat suami saya tak turun. Kalau suami saya turun panjang lebar, nanti dia kupas tentang highway. Tajuk hari ni ialah alignment. Macam mana nak align suami dan isteri. Saya dah share, dah tekan button share. Terima kasih banyak belanja saya love and like. Okey. Sebelum menjawab soalan ni, saya minta izin kat beliau. Saya kata, boleh tak saya jawab dalam live? Mungkin beliau ada dengar pagi ni dan mungkin selepas ni. Sebab saya pun dah tag dia. Saya kata, saya nak live. So, dia tahulah yang saya live tu adalah untuk menjawab soalan beliau. Saya bincang dengan suami sebab saya tidak boleh mengeluarkan jawapan tu seorang diri. Saya seorang isteri. Tentulah pandangannya lebih kepada pandangan seorang isteri. Bila saya tanya suami, saya dapat kedua-dua jawapan, iaitu pandangan seorang isteri dan pandangan seorang suami. Dan pada saya itulah seadil-adil yang saya boleh berikan. Jawapan yang seadil-adil saya boleh berikan. Pertama saya tanya beliau siapa lebih ego. Beliau jawab beliau lebih ego. Beliau suami Beliau jawab beliau lebih ego. Dah tekan button share? Dah tag siapa-siapa kawan-kawan ke? Saudara mara ke? Pasangan sendiri ke? Staff ke? Bos ke? Beliau lebih ego. Dari jawapan beliau saya tahu ego beliau tidaklah setinggi mana. Pertama, beliau masih sedar diri. Terima kasih banyak Maya. Beliau masih sedar diri. Siapa yang sedar akan diri dia, siapa yang sedar akan kekurangan diri dia ataupun sedar akan kelebihan diri dia dan dia gunakan dengan betul, maka orang itu tidaklah sekronik mana. Orang itu adalah kategori sedar diri. Beliau kata beliau lebih ego sedikit berbanding isteri. Saya kira jawapan beliau tu adalah jawapan yang merendah diri. Dan jawapan beliau tu adalah jawapan yang memang betul-betul nak mencari jawapan. Dan beliau berikan jawapan yang sebenar. Bukan senang orang nak mengaku. Saya ego. Saya lagi ego dari isteri saya. Tak. Tidak senang untuk mengaku sebegitu. Apatah lagi kalau perempuan, saya lagi ego dari suami saya pun tidak senang untuk mengaku macam tu. So kalau seorang isteri tu pun boleh mengaku saya ego sikit lah dari suami saya. So kita kena respect. Kita kena wow. Bagus. Merendah dirinya. Itu dah salah satu ciri-ciri orang merendah diri. Mengakui dan sedar diri. Sedar akan diri dan mengakui akan diri tengok pada tempat lah. Bukan tiba-tiba post dekat Instagram ke Telegram ke apa kau bondo saya lebih ego dari suami saya. Tak mau macam tu. Kita pada benda yang tak perlu, pada tempat yang tak perlu, tak payah. Yang dia jawab tu secara personal antara saya dan beliau sahaja. Beliau pun saya tak bagi tahu siapa. Jadi benda tu adalah untuk mencari solution. Mencari penyelesaian. Sebab kita kena tahu dan kita kena jawab soalan. Sebab jawapan alignment suami isteri ni, dia tidak sama dengan jawapan pada suami isteri yang lain. Dan beliau yang tanya saya soalan, jadi saya kena tanya serba sedikit. Custom made orang kata. Custom made. That's why pertama saya mengucapkan bersyukur dan terima kasih kerana beliau sudi bertanya soalan tu. Dahlah suami, untung isteri dia. Okey. So apa jawapannya? Saya tanya suami saya. Saya cakap, bang, abang ada ego? Suami saya kata, ada. Mestilah ada, dia kata.
abang betul tak selama ni kadang-kadang abang macam mana? Apa soalan saya tak ingat. Saya tak ingat soalan saya. Sorry saya tak ingat. Kalau saya ulang balik kan saya tipu kan. Saya tak ingat soalan saya apa, tapi jawapan suami saya ingat. Okey, nak tahu jawapan suami saya? Tekan button share dulu. Muhriz, awak buat yang besar ke? Muhriz. Boy. Muhammad Muhriz. Okey, jawapan suami saya adalah B. Sebenarnya abang tahu tu semua ego. Maksudnya suami saya sedar yang dia ada ego dan ego dia agak tinggi. Tetapi B, sekarang ni abang sejak semenjak ni abang berusaha keras untuk tak layan ego abang. Kalau abang layan ego abang tahu benda tu tak bagus untuk abang, untuk family kita, untuk bisnes kita. Dan sebenarnya saya nampak dah. Orang yang paling nampak perubahan kepada pasangan adalah pasangan dia juga. Saya dah nampak dah, suami saya sekarang dah makin bagus dia, merendahkan. Banyak dia merendahkan ego dia. Kalau dulu dia tak macam ni, sekarang dia macam ni. Banyak contoh-contoh yang saya nampak sejak semenjak ni. Which is sangat bagus untuk beliau, sangat bagus untuk kami dan untuk staff kami. Dan untuk orang keliling kita lah, ahli keluarga, saudara mara. Tapi bagusnya beliau pun bercakap, maksudnya beliau sedar diri. Selama ni ego, tetapi beliau berusaha nak rendahkan ego tu sebab pada dia, ego yang tinggi tidak menjamin apa-apa. Ego yang tinggi yang tidak dapat dikawal sangat merugikan diri tu sendiri. Kalau kita kahwin, sangat merugikan perkahwinan kita. Kalau kita berniaga, sangat merugikan bisnes kita. Ego. Ego tu apa? Ego tu macam satu macam kita nak lebih dari orang lain. Kita nak ada macam, kita anggap, ni maruah aku. Ini stand aku stand macam ni. Sebenarnya, ego tu kalau melampau sangat, ia adalah suatu kesombongan yang nyata. That's why ego tu untuk apa? Saya tak sempat study dan kaji dengan mendalam tentang ego ni. Sebab ego ada banyak turutan. Macam kalau ego kanak-kanak, ada egocentrik lah dan sebagainya. Kalau kita belajar tentang ego sahaja, saya lebih suka sebut pasal nafsu. Nafsu ni pun ada 7 tingkatan kan. Dan bila kita nak kembali pada Allah, dia kena ada nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang memang hati suci bersih. Memang kalau kembali kepada Allah tu, Allah suka nak terima makhluk hamba dia dengan keadaan roh dia tu nafsu mutmainnah. Tak silap saya, nafsu mutmainnah adalah nafsu keempat. Tingkatan keempat. Maaf kalau saya silap. Dia nafsu pertama amarah, macam tu. Dia nafsu ni tak bagus. Nafsu amarah. Tapi tingkatan nafsu tu, kalau kita boleh pecahkan nafsu amarah kita, ada sakit iri hati, sakit hasad dengki kita, cemburu dan sebagainya, cemburu yang tidak ada tempat, yang tak bertempat, dia akan naik tingkatan, satu lagi tingkatan, dia akan naik lagi satu tingkatan, sampai kita bertemu nafsu, tak silap saya minta maaf kalau saya terlupa, keempat ke, kelima, keempat saya rasa. Nafsu keempat mutmainnah. Actually ada lagi 3 tingkatan yang tinggi tu. Ada nafsu kamaliyah, ada banyak jenis nafsu. Tu baru nafsu. Sama ego pun sama. Ego ada beberapa jenis ego. Ada ego yang boleh menyelamatkan maruah kita sebagai seorang Islam. Contoh kalau kita melihat orang Islam lain dihina, ditelanjangkan, dibogilkan maruahnya. Dia orang Islam. So kita apa sebagai, kita ada ego Islam. Tak boleh macam ni. Tak boleh kita nak bagi Islam dimalukan macam tu sahaja. So kita kena fikir apa? Kena ada sedikit lah. Kita macam paling-paling lemah-lemah iman pun benci dia dalam hati. Paling lemah-lemah iman lah tu. Kalau tak guna tangan, guna mulut, macam tu. Okay? So belajar. Sebab tu saya tak habis belajar lagi. Yang saya nak cerita ialah macam mana nak align suami dan isteri. Apa yang kami buat? Perbincangan kami ialah beliau, nama dia saya namakan dia beliau. Beliau paling penting dan semua yang mendengar. Kita kena faham suami dan isteri, konsep utamanya adalah kasih dan sayang. Konsep utamanya adalah kasih, sayang, cinta, mengasihani. Okay? Kita punya isteri. Kadang-kadang ada kes suami sangat cemburu kepada
kebijaksanaan isteri. Kelebihan isteri. Kadang-kadang suami tak boleh sebab ego dia tu, mana boleh isteri aku nampak lebih hebat dari aku. Dia isteri. Dia kena bawah sikit dari aku. Ada suami yang macam tu. Memang ada kes macam tu. Saya berbual dengan saya punya, ada sahabat saya datang daripada Terengganu. Berbual dengan beliau. Beliau pun mengatakan sedemikian, hasil kajian, kenapa berlaku perceraian yang banyak sekarang ni. Antaranya, suami tu sendiri sangat mencemburui isteri dia. Bukan cemburu yang sebab sayang tu, bukan cemburu jangan kacau bini aku, jangan tengok bini aku cemburu. Bukan yang tu. Cemburu kepada kelebihan isteri dia. Mungkin isteri dia jadi pengarah jawatan kerja tinggi. Dia tengok isteri dia disayangi oleh bos, disayangi oleh staff, disayangi oleh kawan-kawan. Dia rasa tak boleh terima. Sebab dia hanyalah seorang kerani biasa. Lama-lama hubungan dah tak boleh tahan dah. Berlaku pergaduhan kecil, percikan api sampai jadi meletup. Dah meletup, dah tak boleh selamat. Kan sayang? Sebab benda tu, cemburu kepada pasangan. Bila kita rasa cemburu kepada pasangan kita, ni kadang-kadang bukan suami cemburu isteri saja, isteri juga cemburu kepada suami pun ada. Ni bukan, yelah saya cakap tadi, bukan cemburu yang kalau tengok nanti perempuan kacau suami kita, bukan. Tu cemburu yang bagus. Bila kita ada cemburu macam tu, kita jaga diri kita. Kita baiki diri kita, baiki akhlak kita. Kita senyum dengan pasangan, kita masak sedap-sedap. Tu bagus cemburu tu. Kalau cemburu dekat, laki aku je orang pandang. Kenapa aku ni tak dapat. Cemburu macam tu. Saya juga ada dahulu. Mungkin sekarang pun ada juga. So, kita sama-sama baiki, okay? So, apa benda yang boleh bantu kita bila kita ada perasaan macam tu? Perasaan rasa macam tak nak pasangan tu lebih-lebih sangat daripada kita. Pertama, kita kena faham, kena sedar diri konsep kasih sayang. Dia satu-satunya suami kita. Yang suami pula fikir dia satu-satunya, dialah isteriku. Tak adalah perempuan lain jadi isteri aku dah ni. Dia isteri aku. Dia juga yang aku angkat sebagai isteri. Dia juga yang masa akad nikah dulu, dialah yang jadi, yang setuju, yang terima akad tu. Dah jadi isteri aku. Kasih dan sayang. Sebab apa berlaku macam tu? Sebab cinta, kasih sayang. So, bila nanti gangguan syaitan, dia kacau hati kita. Dia suruh kita. Sebenarnya benda-benda dalam hati ni, syaitan, iblis. Iblis yang masih, kita ada sikit je sebenarnya, tak puas hati sikit je, 1% mungkin. Tambah iblis punya hasutan, bisikan semua, jadi besar. Jadi macam dah tak terarah dah. Jadi lama-lama tak dibaiki, tak belajar, tak cari solusi, lama-lama jadi besar. Berlaku satu pergaduhan yang sangat besar yang anak-anak akan jadi mangsa kat situ. So, paling penting kita kena sedar diri, saya kena fikir, bang, macam saya dengan Tuan Najib, bagi contoh terus. Kita orang buat deal. Abang yang bawa bisnes ni. Abang yang buat dulu bisnes ni. Even sebelum momentum internet jadi lagi, abang dah terlebih dahulu MLM abang. Walaupun dulu-dulu kalau saya ada pun dalam bisnes beliau yang beliau asaskan mula-mula MLM dan sebagainya tu, hanyalah sebagai orang kata supporter. Support kuat. Okay? Mungkin saya bantu dari segi keuangan sikit. Mungkin saya bantu dari segi kata-kata semangat sikit. Bukan saya yang memulakan benda tu, bukan saya yang berada di depan. Jadi sampai sekarang bang, bila Allah dah bagi rezeki dalam momentum internet, so abang teruskan. Saya dah set kat otak saya set kat hati saya, memang kena ke depan Najib Asaduk. Memang kena ketuai syarikat Najib Asaduk. So ada sikit-sikit cebisan-cebisan saya bantu. Saya menganggap saya membantu. Kadang-kadang dalam bantuan saya yang saya beri, idea yang saya beri, keputusan yang saya buat, kadang-kadang ada juga mengguris suami saya. Ada juga berlaku isu. Tetapi disebabkan kami sama-sama dah deal, okey, abang memang abang lah. Abang tak payah risau apa-apa. Senang. Di isu tu dia cepat settle. Mak masing-masing, betul juga. Betul kata cakap isteri aku. Memang selama ni akulah macam tu. Dia apa-apa kena buat perjanjian dahulu, lagi-lagi kalau korang ni bisnes sama-sama. Susah nanti kalau tidak. Kita ada idea kita. Kita ada cara kita berfikir. Kita ada tumbesaran kita dulu. Zaman-zaman dulu kita membesar dengan siapa. Kita berkawan dengan siapa. Kita berguru dengan siapa. Kita U pun lain. Saya UKM, Tuan Najib UTM. Lain.
Saya matrikulasi Pening Nunha. Tuan Najib dekat ni Skudai. Lain. Surrounding pun lain, masyarakat pun lain, budaya kita pun lain. So, kalau tak mustahil bila kita bersama-sama nak gerak ni, dia ada je benda yang macam, apa sah tak sama ni? Memang tak sama. Nak cakap aku sama-sama hidup. Kalau kata saya sama. Sama tu kenapa? Belum tentu sama tu 100% sama. Saya setuju. Saya pun setuju. Isteri setuju. Suami setuju. 100% tak. Mungkin setuju suami tu 99%. Mungkin setuju isteri tu 80%. Tapi setuju. Dia macam tu. Dia tak boleh lah, okay, kita sebulat suara ni setuju. Tidak. Kalaupun ada, terpencil. Sekali-sekala. Kadang-kadang, kata P. Ramlee dalam Nujum Pak Belalang. Gurau. Okay? So, normal. Normal kalau kita berlainan. Dan berlainan tu lah sebenarnya satu perkara yang seronok tau sebenarnya. Betul lah. Actually, waktu bincang tu mungkin nak putuskan satu perkara. Kita nak bagi bonus ke tak dengan tim ni? Kita nak bagi berapa persen? Bergaduh sekejap lagi. Tak boleh tim kita ni. Macam tu Tetapi, idea yang dikeluarkan waktu tu, dengan persetujuan yang tadi tu, 99-80% tapi sama-sama setuju tu, mungkin idea-idea yang ada waktu tu, yang boleh buat bertelagah waktu tu, kita akan gunakan idea pasangan kita tu pada waktu akan datang. Bukan ke belakang, pada waktu akan datang. Lagi 2 tahun ke, lagi setahun ke, lagi 5 bulan ke depan ke. Saya selalu macam tu dengan suami saya. Betul lah suami saya cakap. Rupa-rupanya saya kena macam ni. Betul lah. Dia seakan masa. Hai sayang. Suami saya dah turun daripada pertapaan. Sayang, hari ni alignment suami isteri sayang. Abang bawa nak pergi alignment tayar pagi. Peluh sayang. Alignment juga ni. Alignment diri bagi peluh Dahsyat kuat. lah sayang ni. Bagi peluh kuat. Sayang, betul tak sayang? Sayang macam dulu ego tinggi. Dah lama rendah. Tapi ada ego juga. Tapi sekarang ni sayang lebih kepada nak melawan, tak nak ikut sangat ego tu. Tu dia sebenarnya tak ada manusia yang kat dalam dunia dia tak ego ni. Saya kena terangkan sikit ni. Abang ajar sikit ni. Terangkan sikit. Macam tu. Oh cerah. Ada satu lagi seksi kat sini. Bukan. Alamak, Abang Ibi belajar lah. Ni ada satu lagi. Screwdriver ni. Ni pun boleh terangkan satu. Terangkan level gelap, terang. Gelap, terang. Level 2 dah lah. Betul lah. Betul lah sayang. Tak ada manusia yang tak ego. Dan kalau dia ego dalam hidup, dia akan bawa ego tu juga dalam bisnes. So, itu agak mencabar lah sebenarnya. Bila kita ego personal je dah menghalang banyak kejayaan. Banyak kita punya orang kata, dia akan jadi banyak roadblock satu benda. Dan bila benda ego personal dalam hidup ni, katalah contohlah, katakan dia nak berniaga suami isteri kan. Tapi dia tak betul yang personal. Dia ingatkan dalam bisnes nanti boleh okey. Ramai orang yang fikir macam tu. Tak apa. Aku buat dulu bisnes. Kang berjaya Kang. Kang ada duit sekarang. Aku boleh betulkan. Tapi malangnya bila dia try buat tak boleh. So saya pun sama juga. Dulu saya ingat macam tu juga. Saya sangka ingat tak apalah aku. Yelah dengan dalam kehidupan kita banyak je orang kata pergeseran. Baru je nak memahami pasangan. Memahami keluarga. Memahami adik-beradik kita, memahami ipaduai, nak alignkan 2 keluarga, naikkan 2 kepala. Jadi banyak benda yang kita cuba nak buat tapi tak percaya. Kita tak cuba untuk, dia macam ni tau, ramai manusia yang sayang, dia cuba nak lari daripada masalah. Okay, padahal bila kita fikir balik kan, selalu sangat yang guru kita sebut kan, Dr. Azizan sebut, Inna ma'al usri yusra dalam surah Insyirah. Setiap cabaran, kesusahan tu aku sertakan dengan kesenangan. So bila saya mula accept perkara tu, bermaksud semua challenge yang Allah Ta'ala bagi ni bagus. Sebab kalau aku boleh solve benda tu, aku akan jumpa benda yang best di sebalik cabaran tu. Jadi saya mula mengambil langkah untuk belajar betulkan personal life dulu. Maksudnya kalau relationship dengan pasangan, kita boleh yakinkan pasangan kita supaya dia yakin dengan kita. Mudahlah untuk kita nak yakinkan customer. Kalau pasangan sendiri, mak bapak sendiri pun kita tak boleh nak bagi dia percaya dengan kita, pelanggan susah. Sebab itulah pelanggan tu yang jadi isu. Contohlah dia katakan, dia dah WhatsApp pelanggan tapi pelanggan hanya blue tick je. Tengok, baca, read sahaja. Tapi tak ada respon. Itu bermaksud pelanggan ni dia tak percaya pada kita. Jadi ada sesuatu di sebalik tu yang kita kena betulkan selain daripada ilmu. Bila saya belajar macam ni tau.
bila kita belajar tentang bisnes, gunakan yang tu dulu. Gunakan yang tu untuk betulkan kita punya diri. Okay? Bila kita belajar agama Islam, gunakan sepenuhnya benda tu untuk diri dan bisnes. Faham tak maksud saya kat situ? Jadi, bila saya belajar untuk, okey lah, ego ni tak buat ke mana, setiap manusia pasti akan ego dia. Terutama kalau kaum lelaki lah, pasti akan ego dia. Wanita pun tak lari, cuma lelaki dia lebih banyak benda tu. Jadi dia kena belajar banyak bagaimana nak mengurangkan dan nak menundukkan ego. Tapi benda tu tetap ada. So bila kita contoh sayangkan bila kita dah buat sesuatu, kita berjaya capai target. Dia akan datang, ego tu datang balik. Time tu lah dia mencilok. Kau dah terror sekarang. Kau memang dah power. Kereta kau laju ni. Faham? Bisnes kau laju ni. Kau jangan pandang sangat. Oh no, masa tu lah Allah Ta'ala, kalaulah Allah Ta'ala sayang kita, dia hantar ujian. Tengah senang ni, datang ujian. Mungkin ada tim berhenti ke, mungkin ada marketing tak jadi ke, mungkin try FBX tak berkesan ke, mungkin tiba-tiba kita kata, algoritma Facebook lari. No, Allah Ta'ala sebenarnya hantar signal nak cakap, kau kena ingat balik, mana janji kau. Mana kau kata hari tu kau tak nak ego, kau tak nak sombong. Kau lupa janji kau nak jadi humble kan? Jadi, benda tu lah sebenarnya kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Jadi jangan, kita patut seronok bila ada masalah tu. Mungkin setiap kali datang masalah, first kali alhamdulillah, ya Allah kau masih sayang aku. Sebab kau sayang ni lah kau datangkan macam-macam benda. Kalau kau tak sayang, mungkin aku dah dibiarkan macam tu je. Sayang, semalam ada dia cakap, Ustaz Amin cakap lah dalam dia punya ceramah tu. Ada ketika masalah ni berlaku, suami tu dia tak boleh terima kelebihan isteri dia. Macam kalau isteri dia mungkin kerja hebat ke kat luar ke, ataupun isteri dia juga mungkin yang bina bisnes tu, macam kes kita sayang bina bisnes. Betul. Macam kes ramai student kita pun, isteri yang bina dulu bisnes tu, jadi isteri tu selalu terkedepan. So suami dalam keadaan yang makin rendah diri dan makin mencemburui isteri. So Bi kata sebenarnya pokok pangkal kasih sayang. So saya boleh explain tak? Pada saya macam ni, kalaulah isteri yang lead the business, memanglah pada saya kalau kita kaum lelaki pun pasti akan tercabar. Tapi dia macam ni lah, bila kita contohnya ada kereta, kita nak berjalan pergi kahwin lah contohnya, musim orang kahwin kita ada kereta. Tak boleh pula kereta tu ada 2 driver nak bawa. Isteri nak bawa, lelaki pun nak bawa. Dia riba je pula. Tak boleh abang bawa, ayang riba. Nak dua-dua nak bawa. Tak jadi. Siapa nak tekan minyak, siapa nak tekan brek kan? Seorang suami tekan minyak, yang isteri tekan brek. Atau isteri tekan minyak, laki pula tekan brek. Jadi benda tu tak berjalan. Jadi benda tu tak sampailah pergi ke matlamatnya. So dia ibarat macam ni lah. Ada masanya contoh memang kalau dalam bisnes kita tahu yang mulakan bisnes tu adalah isteri. Suami kita tahu pun penting. Suami sangat penting. Abang-abang yang risau. Abang tetap sadur bang, jangan risau bang. Abang tetap sadur bang. Nama saya Najib Sadur bukan Najib Sadur bukan Najib Sadur, okey. Tapi saya nak cakap, kita tahu dia ada kelebihan mungkin, dia ada kelebihan ilmu, mungkin dia yang pergi belajar. And as a husband, kita ni penting juga sebab kita orang yang duduk belah kiri. Yang akan cakap dia, dan isteri pula kena menerima yang suami ni merendahkan diri untuk jadi kelendan ataupun navigator. Yang sabar yang, ada orang cilok kiri yang, jangan potong belah kiri yang, bahaya ni. Yang ada kucing yang lintas, slow. So isteri pula kena juga macam ada ihsan, ada perasaan macam nak dengar apa yang suami tadi Cik Sheben ni cakap. Sebab kita yang tengah drive, dia beri kita peluang. Kita patutnya selalu ucapkan berulang-ulang tak apa. Sebab ni kempen namanya kempen. Abang nak buat marketing, kempen nak ucapkan terima kasih abang. Tiba-tiba je tak, bang terima kasih bang sebab abang lah bagi peluang kita dapat bina bisnes ni. Sebab abang lah. Bukanlah kita nak memuja manusia, tapi kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada manusia yang namanya tadi Cik Sheben. Jadi, kalaulah kita buat macam tu hari-hari, jadi benda tu menyebabkan dia rasa, wow, dia rasa dihargai dan dia akan jadi macam, tak kisahlah. Malahan ada setengah kan macam student ultimate kita, bila dia start buat macam tu, suami dia yang galakkan dah, pergilah kelas. Dan apa yang best juga, suami dia yang berbangga, kau tahu isteri aku pandai, kau tahu bini aku macam ni, kau tahu dia macam ni. Dia pula berbangga kepada kawan-kawan dia, kepada keluarga dia. Sebab dia tahu isteri dia hormat kan. Jadi lebih senang lah sis nak bawa drive kereta tadi, so-called business tu tadi. Jadi mudah. Faham tak? Kalau lelaki yang drive business pun sama juga. Ayah terima kasih. Macam saya kan balik kerja. Sayang terima kasih sebab jaga anak-anak masa abang pergi kelas tadi. Dia pun rasa macam so sweet, so sawit. Jom kita makan minyak kelapa sawit. Macam tu lah. Sawit pun dah naik 1,000 sekarang. Okay. Jadi dia jadi macam tu.
Jadi benda tu jadi akan menyenangkan lah kedua pihak. Cuma saya faham cabaran dia adalah nak merendahkan ego tu, nak buat macam tu. Kadang sengau, tapi kita yang buat macam tu, laki kita ikut aja. Tapi itulah. Benda kita ni tak boleh duduk berseorangan. Kita ni nak kena ada pasangan. Namanya pun manusia ni diciptakan berpasang-pasangan. Jadi kenalah ada alignment tadi tu. Adalah tolak ansurnya kat situ. So kalau ada isteri tanya kan tadi, macam suami saya tak bagi saya bisnes lah. Salah ke kalau saya buat bisnes juga? Dan sebenarnya lebih kepada jawapan saya yang tadi kan, macam mana nak bagi suami tu yakin yang dia ni, bini aku ni memang boleh running bisnes. Betul, dia yakin, dia reda dan dia meyakini bahawa kalau kita buat bisnes tu kita still ambil berat pasal dia, ambil berat pasal keluarga. Jadi benda tu yang akan memudahkan macam untuk dia nak bagi izin, dia nak bagikan namanya kebenaran tu. So yang penting kan, tak hadiah ke nafkah ke dalam suami isteri supaya untuk alignment. Nafkah tu memang wajib kan. Hadiah, appreciation yang orang kata sekadarnya lah, bukanlah orang kata terlampau over, melampau-lampau. Sebab satu benda yang kita nak kena belajar sebagai pasangan juga adalah untuk sentiasa take care of our own people sekeliling kita ni. Kita pun nak kena macam perhatikan siapa memerlukan bantuan sumbangan, siapa family kita yang susah yang kita nak bantu, siapa family yang kita nak gembirakan. So itu tanggungjawab kita sebagai kita ni mewakili keluarga masing-masing dan kita dah jadi satu keluarga. Kan, jadi sangat penting untuk appreciate pasangan. Tiba-tiba nak bagi abang-abang tu kan, isteri memang suka bunga or something yang mengambil hati dia, something yang macam menyebabkan dia happy, gembira, kita buatlah. Kalau pasangan kita, kalau mak ayah kita gembira, bukankah Allah Ta'ala juga akan gembira dengan kita? Dan apa saja yang kita minta, mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan. Termasuk lain. Pagi-pagi saling mengejut bangun awal, solat sunat pagi-pagi kan, saling. Benda yang paling nak kena jaga, saya nak cakap juga, nak pesan, adalah jaga solat kita, puasa, rukun Islam, rukun iman jaga. Kalau jaga tu, yang lain tu jadi senang. Tapi kalau cuba jaga relationship, tapi mengetepikan apa yang Allah Ta'ala suruh, contohnya solat. Masalah juga tak boleh, dia tak akan jadi punya. Sebab Allah Ta'ala tak reda dengan kita sebagai hamba-Nya yang tidak menyembah dia, menyembah Allah SWT. Maka apa pun kita buat akan datang dengan cabaran yang masalah tu tak akan berhenti lah. Jadi sama-samalah kita jagalah ibadat kita, ibadat umum, ibadat khusus kan. Kena jaga benda tu. Jadi kita jaga apa yang Allah Ta'ala amanahkan pada kita, akan mudahlah Allah Ta'ala memberi apa yang kita minta, ataupun Allah Ta'ala akan berikan apa yang kita layak lah, selayaknya kita sebagai hamba-Nya macam tu. Okay, sayang? Penting. Satu lagi soalan last. Saya last. Ada meeting dengan SLT. Sayang, saya rasa macam 9. zikir tu membantu tak hati-hati kita? Yes, of course. Zikir, selawat ni. Dulu saya pun macam tak berapa sangat tahu perhatikan benda-benda macam tu. Tapi saya rasa bersyukur kalau Allah Ta'ala sayang kita, Dia akan letakkan kita dalam circle orang yang berselawat, orang yang berzikir. Kan kita pergi surau pun ada selawat tafrijiyah setiap kali lepas solat jemaah. Kalau dengan mentor kita, guru kita pun selalu cakap, selalu pesan untuk sentiasa selawat beberapa ribu kali. Terpulang lah, paling-paling kurang pun 1000 kali. Kan ada pula nanti kadang alah berapa ribu, berapa kali tak kisahlah, suka hati korang. Asalkan selawat. Okay, the first thing adalah kita selawat, kita zikir. Sebab benda tu akan berikan kita ketenangan. Dan macam ni, kita untuk nampak bisnes, kita gunakan mata ni. Tapi ada lagi mata yang penting, namanya mata hati. Mata ni mungkin nak cuci pagi-pagi, bersihkan. Kalau mata kering, letak pelembab. Tapi nak bagi mata hati ni terang, dia kena selawat, dia kena zikir. Atau pagi-pagi kita mulakan, kalau dari geng kita tiap hari, tim kita bawa Ratib Al-Atas. Okay, selawat. Benda-benda tu akan terangkan mata hati untuk nampak, untuk dapat rasa tau. Macam tu, that's why kadang pasangan itu rasa, oh aku tengah ada problem ni, dia tengah macam ada isu dengan aku ni. Ada, nanti kita tanya, yang ada apa yang, nak apa yang? Nak jumpa Habib. Habib jiwa lah, gurau-gurau. Jadi kita dapat rasa, dia dapat, Allah Ta'ala bagi kita rasa. Even untuk tim kita pun kita tahu, oh tim kita yang ni dia okey. Tim kita yang ni dia tak kurang okey ni, dia ada isu ni, ada masalah ni. Mungkin kita nak kena tanya, nak kena borak dengan dia. Sebab ada keterangan ataupun mata hati kita ni nampak dengan izin Allah SWT. Kan nampak juga, kan kita juga minta Allah Ta'ala lorongkan kita jumpa ilmu yang betul, jumpa guru yang betul, jumpa tempat yang betul, nak belajar berniaga, nak belajar relationship dengan pelanggan. Dan gunakan apa saja yang contoh, bila katalah saya ajar RPM, Alhamdulillah yang mendaftar pun dah hampir 9,000, Alhamdulillah syukur, yang kita bagi secara percuma. Gunakan juga ilmu-ilmu yang untuk meyakinkan pelanggan, gunakan untuk yakinkan pasangan.
Gunakan untuk dapat redha. Sebab tu saya minta maaf lah saya nak cakap. Bila saya buat kelas RPM, saya takkan lari daripada benda yang betulkan niat kerana Allah. Betulkan apa sahaja benda yang kita buat bisnes pun, penting juga nak alignkan dengan apa yang Allah Ta'ala perintah ni sama tak dengan apa yang kita nak buat. Sebab kalau dia sama, Allah Ta'ala mudahkan. Kalau dia tak sama, Allah Ta'ala akan bagi banyak sangat challenge yang kadang-kadang kita boleh handle. Kadang-kadang mungkin setengah orang dia give up dah tak boleh handle lah. Jadi dia sesuai lah. Kelas Rocket Pemasaran Momentum yang tahun ni kita buat free tu untuk nak bantu you all betul-betul berfikir dengan betul, berfikir sebagai seorang hamba Allah dalam kita nak menjalankan bisnes yang segala gerak hati hamba Allah yang lain adalah digerakkan olehnya. Kalau Allah Ta'ala menggerakkan hati pelanggan, dia kata beli, dia yakin insya-Allah. Tapi kalau kita usaha sedahsyat mana pun, belajar teknikal siap kita gigit dan telan Facebook, tapi Allah Ta'ala kata aku tak izinkan, memang tak le jawabnya. Okey. Thank you sayang, sangat membantu. Saya ada meeting dengan senior leadership team pula update Setiap pagi. untuk weekly update dan daily update lah. Bye-bye semua, bye. Okey abang. Okey, tadi saya nampak ada Nana ada up soalan. Itu sebagai jawapan penutup lah sebelum saya akhiri live ni. Korang dah tekan button share ke belum? Nanti share dengan kawan-kawan, panjang-panjangkan. Mungkin dia orang ada masalah alignment. So, jawapan kami ni sedikit sebanyak bantu. So, Nana tanya jadi macam mana nak atur masa? Sebab saya faham bila kita buat bisnes, ada orang yang PM tak tentu masa. Ada PM yang kadang-kadang pukul 8 di PM. Kan ada customer lain pula pagi-pagi dah PM. Ada customer lain pula waktu kita makan tengah hari dengan suami dia PM. Okey. Dia macam ni. Penting pertama tadi suami saya cakap niat. Apa-apa yang kita nak mula bisnes sebab Allah. So apa-apa kita minta pada Allah. Ya Allah, datangkanlah aku customer-customer yang PM tu waktu yang tepat. Tapi memang apa yang berlaku tu waktu tepat sebab Allah izinkan. Cuma Allah nak tengok kita ni caranya macam mana. Okey, sekarang saya share. Cara atur. Sebab itu penting ada tim. Sebab tu tak boleh buat kerja sorang-sorang. Kalau kita rasa customer kita dah makin ramai, dah tak menang tangan dah. Dulu-dulu boleh lah. Jawab satu-satu, setakat jawab 100 PM tu boleh lagi. Tapi tiba-tiba customer datang, Allah uji dengan customer yang ramai. Ada 500 customer. That's why kena ada team. Kena ajar team ni tolong jawab PM. Okay, bahagikan 2 shift. Okay, team pertama ni jawablah daripada pagi sampai pukul 3. Team kedua, tolong team gaji ni diberi untuk awak jawab PM pukul 3 hingga pukul 9. Contoh. Lepas pukul 10 ada orang PM lagi, tunggulah besok. Jawab je besok, tak payah nak jawab. Tak payah kita, kalau dah malam-malam, orang yang macam saya, kalau saya dah ter-PM orang malam, kenapa tahu? Bukan sebab saya nak jawapan tu segera. Saya takut saya yang terlupa nak PM tu besok. Anggap saja customer kita yang PM kita tak tentu waktu tu, sebab dia takut, aku nak beli tudung ni. Mungkin aku nak beli hadiah untuk kawan aku ke apa, kawan aku nak kahwin ni minggu ni. So dia takut dia terlupa, time tu pula dia ingat. Allah Ta'ala bagi dia ingat time tu sebab Allah nak uji kita, tengok kita macam mana. PM time ataupun time pukul 12 malam. Takut dia terlupa nak PM besok. Jadi PM pukul 12 malam. So kita cool. Oh ni 12 malam tak apa. Pukul 9 malam dah ada satu, penting kita ada satu jadual diri kita. Kalau tak tampal kat pintu pun tak apa, kalau tampal lagi bagus. Pukul 9 aku jawab PM ni sampai pukul 9. Plus minta izin kat suami. Bang, boleh tak abang rasa okey tak kalau pukul 9 malam B jawab PM sampai pukul 9 malam? Ke abang boleh up lagi 10 malam? Ke abang tak selesa? Ke abang nak ajak saya tengok TV ke? Baca buku sama ke? Ke sampai pukul 8 malam je abang izinkan? Tanya dulu pasangan. Barulah pasangan tu nampak dia ni betul-betul nak aku redha pada dia. Kalau kita isteri lah. Tadi yang tanya tu pun Nana, saya rasa isteri tu. Tanya, beritahu anak-anak juga. Ni Umi kena kerja sampai pukul 9. Budak-budak dah pandai sekarang. Tengok jam. Pukul 9. Oh 8.30. Oh Umi, patutlah Umi pegang handphone. Umi kena jawab PM orang. Customer nak beli barang. Terangkan. That's why suami saya kata tadi, betulkan diri sendiri dulu. Ajar diri sendiri macam mana nak terangkan dengan baik kepada pasangan dan anak-anak. Dan plus ibu bapa kita juga. Terangkan kat ibu bapa kita, mak, abah, mak kan. Suami saya ada mak saja. Mak ni macam ni kerja ya. Dia bahasa nama dekat situ kan. Ya nak kena tolong orang, ramai orang susah ni kadang. Ikut cara dia lah. Dia berborak dengan mak dia macam mana, saya berborak dengan mak saya macam mana. Terangkan sebab apa? Sebab pasti hati-hati orang yang sayang kita ni pasti akan sedikit terluka. Sebab kita ni busy. Orang bisnes ni tak lari dengan sibuk.
Ujian orang bisnes sibuk. Jadi kita kena pandai uruskan sibuk tu. Pertama, kita kena minta redha Allah. Kedua, kita kena berbincang, buat deal untuk minta redha manusia. Redha orang-orang yang penting dalam hidup kita yang mungkin ada certain waktu akan terkucil. Sana sini akan terlepas pandang. Pasangannya, anak-anaknya, ibu bapanya. Kadang-kadang kawan-kawan tu tak apalah. Dah hilang. Kita settle dulu yang penting ni dulu. Tadi macam nak urus masa untuk keluarga. Keluarga tu maksudnya tu lah. Pasangan, anak-anak, ibu bapa. Macam saya dengan Tuan Najib. Selalu tak ada kat rumah. Selalu tak ada kat keluar. Nak rasa bersalah. Rasa bersalah tak rasa. Rasa sedih, sayu, tinggalkan anak. Tetapi apa yang kami fikir? Tu cara kita berfikir tu pun penting. Sebab kadang-kadang benda tu Allah dah settle dah. Allah bagi settle kat rumah tu. Allah dah macam care semua. Allah yang menjaga semua kan. Anak-anak, pasangan kita, ibu bapa kita kan. Tapi kita ni yang terlalu macam anxiety ke risau terlebih. So pertama zikir dulu. Zikir. Yang kedua niat apa? Niat, ya Allah yang aku nak pergi ni nak jumpa. Kata nak jumpa bisnes, untuk bisnes. Bisnes ni ya Allah kalau aku berjaya dapat bantu keluarga aku juga. Tolonglah aku ya Allah uruskan anak-anak aku di rumah. Tolong uruskan hati ibu bapa aku macam tu. So memang tak lari kita ni. Kalau kita dah buat benda betul untuk dunia kita, dia takkan betul selagi kita tak buat benda betul dengan Allah Ta'ala. Solat, rukun iman, rukun Islam jaga. Akhlak, jagalah akhlak. Allah sangat sayang orang yang jaga akhlak. Bersihkan hati selalu. Allah akan bantu orang yang mata hatinya terang. Antaranya tu tadi banyakkan zikir. Zikirlah semampu yang kita boleh. Kalau pada kita 100 dah banyak, mulalah dengan 100 dulu. Kalau kata selawat 100 kali, mulakan dengan 100 kali. Lama-lama ikut masa tingkatkan sikit. Sampai kita dah terbiasa zikir 1000 kali. Sebab kalau kawan-kawan saya, memang betul kata Tuan Najib, bila kita dah ke arah itu, Allah akan temukan kita dengan orang-orang yang macam tu juga. Macam saya kalau turun KL, akan jumpa orang-orang guru-guru yang memang kalau zikir dia orang tu 10,000. Ada yang zikir sampai 30,000. Kita rasa macam, Masya Allah. Dia pun ibu, dia pun isteri. Dia pun busy, dia pun business. Kan? Tapi dia boleh zikir 30,000. So kita apalah sangat. Nanti dia bukanlah nak suruh kita tiba-tiba zikir 30,000 lah besok. Tak. Maksudnya kita nak fight. Okeylah aku fight. Daripada 100 naik 300 lah. Zikir 300. Ataupun dah 300 ni dah berjaya ni. Dah rasa macam ringan je 300 kali zikir. Naikkan 500, naikkan 1000. Oh, aku dah zikir 1000 kali sehari tu dah biasa. Hari-hari, apa kata cabar diri? 1200. Naik sikit-sikit. Sebab percayalah tuan-puan yang mendengar, dan bakal mendengar kejap lagi. Zikir memang akan menenangkan hati, menerangkan hati, membersihkan hati. Itu memang betul-betul, saya tak tipu. Tanyalah pendapat ahli-ahli zikir. Kalau kita tahu kawan kita ni kenapa hidup dia tenang je. Tanya dia berapa kali ya zikir satu hari. Tanyalah. Bila kita tanya dengan rendah diri, tanya dengan niat nak belajar, siapa-siapa yang kita tanya pun pasti akan jawab. Yang orang tak nak jawab tu bila kita tanya, kau mesti banyak zikir kan? Berapa kan kau zikir? Cara tanya pun kita tak letak akhlak kat depan. Penting kita kena belajar cara berakhlak mulia. Penting kita kena belajar cara bertanya, cara bercakap, cara menjawab, cara menerangkan, cara memberi ilmu. Penting. Semua tu kena belajar. Kena ada guru. Kena rajin. Bukalah apa-apa yang patut dibuka. Kitab ke Quran dan sebagainya. Jumpalah siapa-siapa yang pakar dalam bidang. Sebab kalau dunia ni memang ada pakar-pakar dia. Tak boleh kita, okey kita ada masalah keuangan lah. Kita jumpa ustaz. Ustaz tu tak belajar pun tentang keuangan. Tak boleh lah, tak dapat jawapan. Ustaz tu pun tak salah kalau dia bagi jawapan salah. Awak yang salah bertanya. So cari, kalau ilmu, tentang hal ilmu, cari pakar. Keuangannya, pengurusan masanya, psikologi kanak-kanaknya, pengurusan rumah tangganya dan sebagainya. Okey? Ada juga kita jumpa, ustaz dia pandai. Dia memang accountant dan dia juga ustaz. Boleh nak tanya? Okey? Dan yang seterusnya, jawapan untuk uruskan masa tu, pertama memang susah nak urus. Sebab kita akan meninggal-ninggal. Kita akan tertinggal-tinggal. Tadi pertama buat deal. Kedua, kita kena doa betul-betul banyak-banyak dengan Allah.
Dan kita kena yakin yang Allah akan jaga semua tu. Dan bila kita niat, kita dah bersih dah awal, dah betul dari mula, akan datang pun insya-Allah bila anak kita besar. Sebenarnya bila kita dah risau, Nana dah tanya soalan tu, sebenarnya bagus. Sebab maksudnya Nana dah mula nak betulkan. So bila Allah dah bagi kesedaran pada Nana, Nana pun bertanya, tu usaha tau, bertanya tu usaha. So nanti jawapan saya ni Nana akan blend dengan kehidupan Nana, mana yang boleh diambil. So benda tu sebenarnya adalah aturan Allah untuk Nana. Dan lepas ni insya-Allah saya yakin Nana akan dapat lebih banyak cara-cara terbaik. Macam mana nak urus masa, sebab every each family lain cara dia. Yang penting, yang sama caranya ialah bila kita orang Islam, tuju pada Allah dulu. Okey, jaga diri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.